Terima kasih, Timbalan Speaker. Saya ingin memulakan perbahasan saya dengan satu ungkapan daripada Tirukural. Dengan izin, Timbalan Speaker, yang berbunyi seperti berikut, tapi maknanya akan saya terangkan dalam bahasa Malaysia. Valpol pagever anjarka, anjuga kelpol pagever தொடர்பு. Saya ulangi. Valpol pagever anjarka, anjuga kelpol pagever தொடர்பு. Yang bermaksud, jangan takut kepada musuh, tetapi kita perlu berhati-hati, risau dan gemetar dengan kawan yang berpura-pura berkawan dengan kita, tetapi sebenarnya beliau adalah musuh. Saya akan menjelaskan kenapa saya memberi ungkapan ini dalam ayat Tirukural. Kemudian, ketika saya menghabiskan perbahasan. Timbalan Speaker, saya ingin Yang di-Pertua juga berterima kasih di atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, di mana saya ingin merafak sembah, menjunjung kasih di atas titah diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Saya teruja ketika mendengar titah tuanku, kerana beliau merupakan seorang penaung yang terkenal dahulunya di Johor, di mana rakyat di Johor bangga dengan istilah bangsa Johor. Semoga dengan naungan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, kita akan juga terkenal sebagai bangsa Malaysia, di mana rakyat berbilang kaum, berbilang agama, berbilang bangsa akan menjadi lebih akrab dan perpaduan akan tersemai dengan naungan tuanku Sultan Ibrahim bin Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Saya teruja juga dengan titah tuanku, di mana tuanku telah menyatakan tidak akan melayan sebarang permintaan untuk menukar kerajaan. Saya fikir titah tuanku ini disambut baik oleh rakyat Malaysia, kerana rata-rata kita mengetahui percobaan-percobaan untuk menukar kerajaan seringkali berlaku. Yang terakhirnya kita dengar langkah Dubai dan sebagainya. Pada masa yang sama, saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan, ucapan terima kasih bagi rakyat Malaysia kepada Sultan Pahang, Sultan Abdullah, Sultan Ahmad Shah Yang Di-Pertuan Agong ke-16, di mana tuanku telah berjaya mengilhamkan satu kerajaan perpaduan, di mana kita lihat parti-parti politik yang dulu bertelagah bersama-sama dalam kerajaan sekarang, iaitu seperti DAP, UMNO, PKR, Amanah, MCA dan MIC. Sesungguhnya tuanku Sultan Pahang telah berjaya membawa pihak-pihak ini bersama-sama untuk kita memastikan kerajaan perpaduan menjaga nasib dan juga memberikan perhatian kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat. Ketika itu, Malaysia menghadapi masalah, rakyat jelata tahu, di mana tuanku telah pun membuat pelawaan kepada pihak di sebelah sana untuk bersama-sama kita. Tetapi pihak-pihak tertentu telah menolak. Namun demikian, saya mengambil kesempatan ini untuk merafak sembah dan juga berterima kasih, mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Sultan Pahang di atas kerajaan perpaduan yang telah diilhamkan oleh tuanku. Pada masa yang sama, saya juga ingin menyentuh beberapa perkara. Saya mengambil iktibar daripada nasihat Yang Di-Pertua untuk membangkitkan masalah-masalah di kawasan saya.
Pertamanya, masalah kebocoran pipe IWK, Indah Water, yang seringkali berlaku di jalan Sungai Pinang, di Dun Sungai Pinang, di mana masalah itu menyebabkan air najis mengalir keluar. Dan walaupun berulang kali telah pun diperbaiki, Yang di-Pertua, masalah itu tidak selesai. Jadi saya mohon kepada Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Malaysia, iaitu Timbalan Perdana Menteri kita yang pertama, dan juga Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk memberi perhatian kepada masalah itu supaya dapat ditangani dengan seberapa segera yang boleh. Keduanya, rancangan Tempatan Banjir Lembangan Sungai Pinang di kawasan Jelutong, Jalan P. Ramlee, setiap kali bila hujan lebat mesti akan banjir. Saya juga mohon supaya kerajaan pimpinan PMX, Kerajaan Perpaduan, memberi perhatian, memastikan bahawa projek itu dengan segera dilaksanakan. Tidak melupakan juga kepada anggota-anggota PDRM, Balai Polis Jelutong di kawasan saya, di mana terdapat pengumuman oleh Menteri Dalam Negeri bahawa rolling plan dengan izin telah pun dilancarkan, di mana kuartus baru akan dibina bagi anggota-anggota polis di kuartus Jelutong. Untuk makluman Yang di-Pertua, kuartus Balai Polis Jelutong adalah kuartus yang paling tertua di Malaysia, di mana hanya ada satu bilik sahaja untuk anggota-anggota yang berkhidmat di Balai Polis Jelutong. Bayangkan, dengan isteri dan anak-anak mereka. Jadi saya merayu, menggunakan kesempatan ini untuk merayu kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan perhatian supaya dapat dilaksanakan pembinaan baru, kuartus baru di Balai Polis Jelutong, di Jelutong dengan segera. Akhir sekali, saya ingin menyentuh kepada projek perumahan yang telah pun diumumkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan di kawasan Kota Giam di Sungai Pinang, di mana isu perumahan juga dialami, adalah masalah yang dihadapi oleh penduduk-penduduk di Jelutong, di mana projek perumahan rakyat dijangka akan dibina, dan saya cuma memohon menggunakan kesempatan ini untuk saya merayu kepada Kementerian dan Kerajaan PMX untuk memastikan bahawa projek perumahan rakyat di kawasan Kota Giam dilaksanakan dengan segera. Dalam kesempatan yang telah diberikan kepada saya dalam beberapa minit yang tinggal lagi, saya teruja juga dengan titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong yang menyentuh tentang perkara-perkara berkenaan dengan hubungan perpaduan antara kaum. Dengan izin saya memetik di dalam titah Tuanku telah bertitah seperti berikut. Saya juga menyeru semua lapisan masyarakat supaya memperkukuhkan perpaduan negara dan tidak menghasut rakyat dengan memainkan isu race, religion dan royalty. Yang di-Pertua, dalam kesempatan yang diberikan ini, saya ingin bersuara bagi rakyat Malaysia berbilang kaum, terutamanya kaum India dan kaum Cina, yang terguris hati dan rasa begitu hampa dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh seorang bekas Perdana Menteri kita yang telah menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun. Rakyat mula tanya, ketika beliau menjadi Perdana Menteri, pelbagai rancangan diumumkan, Wawasan 2020 dan sebagainya. Rakyat ingin tanya dan tertanya-tanya, adakah beliau sebenarnya ikhlas apabila mengumumkan semua polisi-polisi seperti berikut? Kenyataan beliau dalam satu temu bual dengan sebuah televisyen, satellite TV, Tandi TV di India, di mana beliau mempersoalkan keikhlasan dan kesetiaan rakyat Malaysia yang berbangsa India dan Cina. Saya menggunakan kesempatan ini untuk bertanyakan kepada beliau. Saya tidak ingin menamakan beliau, tapi rakyat umum mengetahui. Bukankah ketika beliau menjadi Perdana Menteri, kita ada pemimpin-pemimpin dari MCA, MIC, daripada gerakan yang juga menjadi ahli-ahli kabinet beliau. Umpamanya, Tun Dr. Ling Leong Sek daripada MCA, mendiang Tun Dr. Sami Velu, mendiang Tun Dr. Lim Keng Yek. Apakah
mereka-mereka ini tidak setia kepada kerajaan Barisan Nasional ketika itu. Cumanya saya tahu bahawa kenyataan-kenyataan ini dibuat oleh beliau berulang kali. Dan saya rasa begitu hampa, begitu kecewa. Ketika itu saya di bangku sekolah melihat kepada beliau sebagai seorang pemimpin yang terulung, pemimpin yang disegani. Tetapi kenyataan-kenyataan beliau berulang kali diulangi. Dan ini boleh menyebabkan perpaduan, integrasi nasional di antara rakyat Malaysia yang berbilang kaum ini tergugat. Saya cuma merasakan bahawa kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh Speaker, beliau. peraturan mesyuarat. Saya minta waktu diberhentikan, Tuan Speaker. Saya akan respon. Silakan Yang Berhormat. 12. Tuan Speaker, saya minta waktu 36, diberhentikan. 12. Waktu. Yang Berhormat Jelutong duduk kejap. Duduk dulu, Jultong. Yang Berhormat pada bentar. 36, 12. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan menghina majlis dan ahli itu boleh dirujuk kepada jawatankuasa hak dan kebebasan bagi kesalahan itu. Pertama, tadi Jelutong sebut orang yang tak ada di Parlimen, bekas Perdana Menteri. Mengelurukan pula itu kenyataan yang memetik beberapa kenyataan yang tak dipastikan kebenarannya. Kalau tadi Jelutong boleh pertikaikan tasik gelugu bawa isu luar Dewan ke dalam Dewan, yang ini kenyataan PM, bekas PM di luar Dewan. Nak buat apa? Buat kenyataan di sini, siapa nak jawab? Dia tak ada. Buatlah kenyataan di luar Dewan. Buat kenyataan akhbar. Jumpa Tun dan sebagainya. Walaupun tak sebut nama, kita tahu siapa yang ditujukan. Kalau tadi tasik gelugu kau boleh halang. Tapi Jelutong bangkitkan pula isu yang kenyataan di luar Dewan. Yang Berhormat Paribunta pendekkan. Okey, itu kenyataan saya supaya tak payahlah ungkit-ungkit benda yang di luar Dewan, teruskan fokus untuk isu yang kita bangkitkan. Titah tuanku, bukan titah Tun Dr. Mahathir. Bala Speaker, saya minta bahasa Baik, saya akan baik. bagi penjelasan. Baik, sebelum saya proceed ke situ, Yang Berhormat Jelutong, ada apa-apa nak dijelaskan? Because Ya. saya akan berlaku adil. Kalau satu pihak membangkit peraturan, saya nak dengar yang sebelah Ya. pihak pula. Yang di-Pertua, Jangan risau bab terima kasih. time. Terima kasih, Tuan Ketua. Saya menyentuh titah tuanku yang saya telah ungkapkan. Sebab itu saya telah merujuk kepada titah tuanku yang telah menyentuh tentang saya telah membaca ungkapan titah tuanku. Saya juga menyeru semua lapisan masyarakat supaya memperkukuhkan perpaduan negara dan tidak menghasut rakyat dengan memainkan isu 3R, race, religion dan royalty. Pertamanya. Kedua, saya tidak menyebutkan mana-mana nama. Dan saya tidak tahu kenapa Yang Berhormat daripada Paribunta bangun untuk membela beliau. Sebab saya tidak menyentuh di sebelah sana. Dan saya membangkitkan perkara ini kerana adalah kaitan dengan apa yang telah dititahkan oleh tuanku supaya perkara ini tidak disentuhkan. Dan ini adalah sebabnya kenapa saya tidak menyebut mana-mana nama. Dan saya hanya membangkitkan perkara ini kerana tidak mahu perkara ini berlaku lagi-lagi di negara kita yang tercinta, yang di-Pertua. So sebab itu saya mengatakan di sini bahawa perkara-perkara ini harus saya membangkitkan perkara ini kerana kenyataan-kenyataan ini memang dilaporkan dalam media massa, dibuat oleh beliau ketika beliau memberi temu bual, wawancara yang telah dilaporkan oleh media massa. So Tuan Yang di-Pertua, dan saya membangkitkan perkara ini kerana alasannya adalah ada kaitan dengan titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Terima kasih. Baik, ini petua saya. Baik, Yang Berhormat Paribunta, Yang Berhormat Jelutong. Nombor 1, tidak ada nama-nama tertentu dibangkitkan atau disebut. Kedua, apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jelutong adalah asasnya akademik. Benda di luar. Ya. Kalau perlu bukti bercakap dalam Dewan, saya akan ambil kira. Dengan sedemikian, tidak melanggar apa-apa peraturan. Yang Berhormat Jelutong, saya tambah dari tadi tinggal baki berapa Yang Berhormat Jelutong, berapa minit? 1 minit 15 saat.
saya bagi 7 minit lagi. Terima kasih. Terima kasih. Dan Terima kasih. 7 minit lagi banyak sangat tu. Yang Berhormat Julutong. 2 minit je, seminit. 7 minit tak adil. Yang Berhormat pada bentar. YB speaker sebut 7 minit. Mana boleh? Sebentar. Masa tadi tinggal seminit lebih je. Yang Berhormat pada bentar, untuk speaker yang terakhir, Yang Berhormat Tumpat pun saya tambah 7 minit. Okey. Baik. Yang Berhormat Jelutong 7 minit, Ya. Yang Berhormat Tumpat 7 minit. Ya. Terima kasih Timbalan Speaker. Yang tegas lagi Budiman selalu. Jelutong, boleh Sik bagi tanya sikit. Tadi Jelutong Saya tak kata- benarkan. Minta maaf, tak ada Bagilah masa. Jelutong bagi. Saya tak. Jangan Saya takut juga Jelutong. saya tidak benarkan, minta maaf. Jelutong. Saya juga terdengar. Sikit Jelutong. Saya tak bagi, maafkan Yang saya. Berhormat, ini ada floor. Yang Ya. Berhormat Sik, ini adalah floor Yang Berhormat Jelutong. Saya juga terdengar perbahasan Yang Berhormat Pembangkang, Ketua Pembangkang kemarin, Larut. Beliau begitu bersemangat mengatakan bahawa kerajaan perpaduan pada masa sekarang tidak membawa sebarang reformasi institusi dan sebagainya. Saya ingin tanya balik kepada beliau, beliau tak hadir. Mungkin yang hadir boleh maklumkan pada beliau. Masihkah ingat lagi Yang Berhormat di sebelah sini dan di sebelah sana? Suatu ketika dahulu, Parlimen digantung dan tak boleh bersidang. Di bawah pemerintahan siapa perkara itu dibuat? Alasannya diberikan bahawa COVID. Masih ingat lagi tak Yang Berhormat di sebelah sana, di mana ahli-ahli Parlimen dilarang daripada memasuki Parlimen untuk bersidang. Pihak polis digunakan untuk melarang. Saya tak menyalahkan pihak polis. Tapi larangan itu dibuat oleh Yang Berhormat Larut ketika itu apabila beliau merupakan Menteri Dalam Negeri. Semua perlakuan salah guna kuasa itu dilakukan oleh Yang Berhormat Pagoh, Yang Berhormat Larut. Jelutong boleh? Silakan. Jelutong, saya nak sentuh sikit. Jelutong kata hari itu tak dibenarkan masuk Parlimen. Sekarang ni bila dibenarkan masuk Parlimen, boleh tengok berapa ramai ahli Parlimen yang ada dalam Parlimen. Kalau tengok di blok Menteri Anggota Pentadbiran tinggal 2 orang, timbalan menteri. Jadi perlu serius kerajaan ini bila bercakap ni, perlu serius pastikan. Saya ingat Perdana Menteri sendiri keluarkan arahan supaya ahli Parlimen, Anggota Pentadbiran berada di Dewan. Jadi saya nak sentuh yang tu je tu. Terima kasih. Tak perlu disambung. Terima kasih. Yang Berhormat, ada perbezaan Yang Berhormat. Ketika Yang Berhormat menjadi kerajaan, kita bersidang pada hari Khamis, kita pulang, dan bila kembali ke Parlimen pada hari Isnin, kita disekat dekat Bank Negara. Ada FRU, tidak dibenarkan untuk masuk. Semata-mata kerana ketika itu Yang Berhormat Pagoh risau dan takut tentang perkara-perkara yang akan dibangkitkan. Memanglah risau COVID kot. Poin saya je Lutong, kalau boleh, poin saya, tak apalah yang tu berlaku. Tapi sekarang ini, bila Parlimen dibuka seluas-luasnya, tak datang pun ahli-ahli Parlimen kerajaan. Terima kasih. Ya baik, Jelutong. Yang Sebelah Berhormat speaker. Madan minta Sikit je. Boleh Yang Berhormat? Kawan baik lagi. Yang Berhormat, saya rasalah kalau Yang Berhormat ketika itu menjadi menteri pun, Yang Berhormat akan ambil tindakan yang sama. Jangan kerana kepentingan politik mengatakan bahawa ketua pembangkang lah, Pagoh lah sebagainya. Sebab Yang Berhormat tak pegang ketika itu. Saya berada dalam jam kuasa ketika itu. Bagaimana kita menangani isu COVID ini. Ini patut dipertahankan. Terima kasih. Yang Berhormat, jangan beremosi, saya dah beri peluang lah. Saya Jelutong yang tak faham, Jelutong. Okey. Apa yang saya nyatakan di sini adalah jangan sandiwara di Dewan Yang Mulia ini. Jangan menunjukkan seolah-olah bahawa hanya kita sahaja yang mempelopori reformasi. Bagi Jelutong. Okeylah, bagi sik. Jelutong, saya nak minta Jelutong rujuk di mana ucapan titah Yang di-Pertuan Agong yang mengatakan jangan menukar kerajaan. Di mana? Teks di mana? Tak ada pun. Jelutong jangan melirukan Dewan. Yang menyebut jangan menukar kerajaan. Mana Jelutong? Sik, saya ingin merujuk kembali kepada nasihat di mana tuanku telah berkata beliau tidak akan melayan mana-mana pihak. Itu telah dinyatakan dalam Dewan Yang Mulia ini. Jelutong, laluan Jelutong. Pada No. buntar lagi sekali.
Tidak, saya tak benarkan. Tak berani Maknanya ke? Jelutong telah Pasir mendukung Gudang Dewan. pun tak setuju Jelutong. Saya tak benarkan. Pasir Gudang pun tak setuju. Saya tak benarkan. Yang di-Pertua, apa yang penting adalah kita telah mendengar dan memang titah tuanku kemarin dulu memang jelas. Dan rakyat akhirnya bernafas lega apabila Sultan Ibrahim menaiki takhta dengan Permaisuri Agung. Di mana rakyat jelata, rakyat Malaysia memang senang hati dan merasakan bahawa percubaan untuk menukar kerajaan melalui pintu belakang tidak lagi akan berlaku. Saya di sini mengambil kesempatan pada masa yang sama untuk mencadangkan kita tidak perlu risau. 5 tahun ini kita ada Sultan Ibrahim. Tuanku akan memastikan kerajaan ini kekal. Tetapi selepas itu saya ingin mencadangkan sebagai ahli parlimen backbencher, Fixed Term Parliament Act ataupun Akta Penggal Tetap Parlimen digubal dan kita bentangkan dan kita luluskan supaya tidak ada percubaan-percubaan oleh mana-mana pihak apabila kita dipilih menjadi kerajaan. Seputih dan minta laluan. Okey, saya bagi. Saya hanya tolong nak jawab tadi yang berhormat yang kata tadi yang ucapan titah tuanku. Yang mana perenggan 7, tuanku berkata semua pihak mestilah menerima kenyataan dan menghormati kerajaan perpaduan yang Di telah mana yang sebut dibentuk. tukar kerajaan? Jika Tak ada ada sebut. yang hendak bermain politik, tunggu masa pilihan raya. Tak ada sebut tukar Ini jelas kerajaan. maksudnya. Cuma menyebut menghormati kerajaan perpaduan. Yang Muhammad Itu Syed, maksud yang lain. duduk Yang Muhammad Syed. Ini perenggan 7. Speaker, perenggan 7. Ada baca kan ni? Yang berhormat, Terima kasih Yang Berhormat Seputih, kakak saya yang tolong membantu. So saya Yang di-Pertua ingin mencadangkan satu undang-undang iaitu Fixed Term Parliament Act atau Akta Penggal Tetap Parlimen digubal dan kita bincangkan dan kita luluskan supaya tidak ada mana-mana pihak yang akan cuba menggugat kerajaan yang telah dipilih oleh rakyat selepas Perdana Menteri dipilih dan dilantik. Terima kasih Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. terima kasih Yang Berhormat Jelutong. Dipersilakan Yang Berhormat Tumpat. Yang di-Pertua, maafkan saya. Saya tidak jelaskan tirukural. Walpol pagever, anjarka, anjuga kelpol pagever. Yang bermaksud, jangan risau kepada musuh-musuh yang kita kenal. Tapi yang berhormat yang bersama-sama kita, berkempen bersama-sama kita, menang pilihan raya bersama-sama kita, kalau lompat pergi sebelah sana, kita harus was-was dengan mereka. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Samalah yang 7 orang tu. Terima kasih Yang Berhormat Jelutong.